Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur pada sekarang dan kami juga berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu pada pagi ini. Kami juga berdoa supaya melalui firman-Mu agar membentuk hati dan minda kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sebelum saya meneruskan, saya ingin mengucapkan selamat datang ke Christ the King, terutamanya pelajar-pelajar baru kita dan juga pelajar-pelajar lama kita. Sudah lebih 2 tahun saya tidak nampak begitu banyak orang di gereja ini. Selama 2 tahun gereja ini macam tempat yang sangat sejuk kerana tidak ada orang. Nah, hari ini sebelum saya meneruskan khotbah saya pada pagi ini, di sini saya ingin mengumumkan kepada kamu semua bahawa minda saya tidak berapa waras hari ini. Sekarang saya macam mabuk-mabuk, mengantuk. Bahaya kan kalau pastor kamu berkata begitu, terutamanya dalam khotbah. Jadi berhati-hati apa yang kamu dengar. Jangan dengar semua, dengar yang bagus dan baik saja. Boleh? Kerana saya tidak tidur semalam. Saya di hospital. Saya baru pulang, saya baru balik pagi ini kerana anak saya ada masalah sikit. Jadi saya mau hantar dia pergi ke hospital. Terpaksa saya menunggu di hospital sampai awal pagi ini. Sekarang saya sedar bahawa saya sudah tua. Kenapa? Kerana satu malam tidak tidur, hari seterusnya badan saya tidak boleh tahan sudah. Tidak macam dulu muda-muda kan, kalau tidak tidur 2-3 hari pun tiada masalah. Terutamanya saya masih ingat selepas SPM, tiap-tiap malam saya pergi ke Bukit Pendera sana, tengok matahari terbit. Tetapi kenapa tiap-tiap hari? Kerana tiap-tiap hari pun hujan. Jadi saya terpaksa pergi sana kan 1 minggu. 1 minggu 5 hari. Hari yang terakhir baru saya nampak itu matahari keluar. Akhirnya. Tetapi hari ini kalau satu malam saya tidak tidur, matilah saya. Harap-harap minda saya masih di sini ya. Jadi berhati-hati apa yang kamu dengar. Jangan dengar semualah. Kerana dalam 2-3 hari ini saya pun tidak berapa tidur kerana dua-dua anak saya pun sakit, isteri pun letih, saya pun letih. Apa yang saya mau cakap? Tidak apa, kita teruskan sahaja. Nah hari ini kami akan terus melihat di dalam buku Ibrani bagi kepada semua yang baru datang kembali kerana kita sedang mengkaji dan mempelajari daripada Ibrani. Nah, siapakah penulis Ibrani saya tidak tahu. Mungkin Paulus, mungkin orang lain saya tidak tahu. Tetapi apa yang saya tahu adalah Ibrani adalah firman Tuhan. Amin. Amin kan? Kalau tidak macam mana boleh dicatat di dalam Alkitab? Betul atau tidak? Nah, sudah sosok sudah saya ni. Nah, stuck sudah. Sorry betul-betul maaf lah. Nah, saya sudah tua. Tahun ini saya 40 tahun. Saya mau 41 tahun sudah. Tapi muka saya macam baby face. Ada orang cakap saya macam opa. Nah, walaupun saya sudah tua, saya sedar satu kebenaran adalah tubuh kita akan menjadi tua, setiap hari. Kerana sama ada kamu suka atau tidak, tubuh kita akan bertumbuh menjadi tua. Setiap kita akan menjadi tua satu hari nanti. Betul atau tidak? Nah, seperti pertumbuhan kerohanian kita, kehidupan kerohanian kita, sama juga dengan tubuh kita. Kerana setiap kita juga memerlukan makanan untuk bertumbuh. Betul atau tidak? Sebab dalam tubuh kita perlukan makanan, kita perlu makan nasi, kita perlu makan daging, kita perlu makan sayur, untuk kita bertumbuh. Sama juga dengan kehidupan kerohanian kita juga memerlukan makanan untuk bertumbuh. Betul atau tidak? Oleh itu, bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita adalah melalui firman Tuhan.
Okey, saya bukan menyuruh kita makan buku ini, tetapi kita harus membaca buku ini untuk membantu tubuh kita bertumbuh. Amin. Amin. Nah, tetapi kalau kita tengok tubuh kita, sama ada kamu suka atau tidak, suatu hari nanti tubuh kita akan menjadi tua. Tetapi berbanding dengan kehidupan rohani kita berbeza. Kenapa? Kerana kalau kita memilih untuk tidak bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, kita akan sentiasa berhenti di tahap sekarang. Oleh itu, hari ini penulis Ibrani memberi amaran kepada setiap kita, janganlah kita berhenti di dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita. Kita harus terus bertumbuh. Amin. Kerana kita tidak boleh berhenti menjadi seorang Kristian sahaja. Kerana di dalam petikan hari ini, dia juga memberi amaran kita, janganlah kita hanya minum susu. Kita harus minum minuman keras. Bukan, makanan keras. Sorry ya. Kita harus, betul lah kan, minuman keras untuk dewasa makan, budak-budak mana boleh. Jadi siapa belum 18 jangan minum minuman keras. Nah, hari ini penulis memberi amaran kepada kita, kita janganlah hanya minum susu. Kita sudah menjadi Kristian, janganlah kita hanya minum susu sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kamu takkan bayangkan kamu masih ambil tu susu, berjalan berhadapan, bertemu dengan Yesus. Hai Yesus, saya masih minum susu. Okey? Tidak. Di dalam Alkitab, dia memberitahu kepada kita, mengajar setiap kita, kita harus bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Kerana kalau kita memilih untuk berhenti bertumbuh, maksudnya semua akan berhenti di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menjadi baik sampai hari kita menjadi, hari kita berjumpa dengan Yesus. Betul atau tidak? Kerana tubuh kita perlu dijaga. Dan setiap hari kita boleh bayangkan umur kita sudah tua, okey? Kerana kalau tubuh kita sudah mencapai umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apabila kita berjumpa dengan orang ini, kita akan berasa, mereka cukup matang. Betul atau tidak? Kerana mereka ada muka yang seperti uncle, auntie, Kau jumpa dia, kamu tahu dia tua. Bukan saya lah. Saya masih baby face. Itulah masalah saya. Kalau jadi sebagai padri, kalau muka saya masih baby face, pergi mana-mana cakap apa-apa pun tidak ada orang dengar. Mereka akan fikir saya tidak cukup matang, tidak cukup tua. Tetapi berbanding dengan kehidupan rohani, kita tidak boleh nampak. Kita hanya boleh melihat daripada buah-buah di dalam kehidupan dia. Kita boleh menjadi seorang Kristian, tetapi pemikiran kita masih seperti seorang kanak-kanak. Okey, seorang kanak-kanak. Jadi hari ini kita harus belajar dari firman. Janganlah kita berhenti di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita harus meneruskan pertumbuhan kita. Hari ini saya ada 3 poin untuk berkongsi kepada kita. Nah, poin yang pertama, kenapa kumpulan Kristian ini tidak bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita adalah diagnosis saya. Okay? Saya bukan doktor, adalah pendengaran tumpu. Nah, kenapa pendengaran tumpu? Dalam ayat 11. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang suka untuk dijelaskan, kerana kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, walaupun kamu nampak ayat ini, apa yang dikatakan di sini adalah hati kita menjadi keras. Telinga kita menjadi kita fikir kita sudah dengar banyak kali, jadi kita malas mau dengar lagi. Okey? Kadang-kadang cerita yang diulang banyak-banyak kali, kita akan
berhenti mendengar cerita itu. Kamu tahu sebagai seorang padri, apakah yang paling susah untuk saya berkhotbah adalah khotbah yang sama setiap tahun. Kamu tahu apa khotbah yang kamu dengar? Khotbah yang sama dengar setiap tahun. Christmas sama, Paskah sama, Easter, Good Friday, Monty Thursday. Semua ini adalah cerita yang sama, pengajaran yang sama, tetapi hanya dipakejkan menjadi lebih cantik setiap tahun. Ya, setiap tahun apabila kita mendengar cerita Christmas, kita semua sudah tahu kan? Tetapi kita masih ingat apa yang kamu belajar tahun lalu apabila kamu mendengar khotbah Christmas. Tidak kan? Kamu hanya ingat Yesus dilahirkan, orang Majus pergi melawat dia, orang gembala pergi melawat dia, itu sahaja. Merry Christmas, ada hadiah. Betul kan? Tetapi apa yang diajar oleh pengkhotbah pada masa itu, kamu masih ingatkah? Tidak. 3 poin kamu pun tidak boleh ulang. Kenapa? Kerana banyak kali kita sudah dengar sehingga telinga kita tutup kepada cerita itu. Inilah masalah yang dihadapi oleh orang-orang Kristian pada masa itu. Kerana mereka fikir mereka tahu semua. Oleh itu, walaupun telah diajar berulang-ulang kali, kita akan tutup telinga kita. Contohnya, ibu kamu hari-hari memanggil kamu bersihkan bilik kamu. Pada awal, kamu mungkin tidak tahan. Selepas 1-2 bulan, kamu pun ingat ibu kamu menyanyi lagu di sana. Apa yang ibu kamu katakan, pergi bersihkan bilik. Oh ya. Inilah masalah. Kerana kita malas untuk mendengar. Sama dengan tubuh kita. Kita tahu bahawa latihan, exercise, semua ini bagus untuk kesihatan kita. Bagus, betul kan? Siapa tidak tahu bahawa exercise bagus untuk kita? Siapa tidak tahu? Semua orang pun tahu. Adakah kamu buat? Tidak. Kamu tahu apakah exercise yang kamu buat? Kamu fikir apakah exercise yang kamu buat setiap hari? Tidak boleh fikir kan? Semua orang pun pandai makan. Kalau kamu makan pedas, lagi hebat. Kenapa? Berpeluh kamu. Macam pergi gym sudah. Inilah exercise yang kita buat. Kerana kita malas untuk menjaga tubuh kita. Bukan sahaja malas, kita juga tidak menghiraukan bahawa semua ini, latihan pemakanan yang sihat adalah baik untuk tubuh kita. Kita tidak mau dengar. Ya, saya tahu. Kerana, kamu tahu apa yang isteri saya ajar anak saya? Kalau makanan yang tidak sihat, kamu tahu apa dipanggil makanan apa? Makanan sihat, healthy food kan? Kalau makanan tidak sihat, tidak, happy food. Betul kan? Kalau makanan yang tidak sihat, kamu makan, kamu akan sentiasa macam happy meal. Oleh itu, budak-budak 2-3, umur 3 pun tahu happy meal adalah bagus. Tetapi sebagai ibu bapa, kita tahu bahawa makanan itu tidak bagus. Kita tahu, tapi kita malas dan tidak menghiraukan. Kenapa orang Kristian tidak pandai bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian mereka? Sama. Mereka tahu firman Tuhan, mereka tidak menghiraukan. Sama juga. Kita boleh menjadi seorang Kristian 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sehingga mungkin masa kamu berjumpa dengan Yesus, minda kamu, pengetahuan kamu dan juga kehidupan kerohanian kamu masih sama dengan hari kamu menerima Yesus sebagai penyelamat.
Jadi ini adalah diagnosis. Saya bukan doktor. Tetapi saya adalah doktor rohani. Spiritual doctor. Kita tidak mau mendengar. Jadi apakah simptom? Kita tahu masalah dia, apakah simptom? Simptom dia adalah, saya sudah skip ini ya, sorry ya. Okey, ini dua. Nah, simptomnya adalah kita mempunyai pemahaman kebudak-budakan. Childish. Macam budak. Kadang-kadang saya pun macam budak. Umur 40 tahun masih main Counter Strike. Untuk release stress lah kan. Saya tidak boleh ambil senapang pergi ke sekolah kan. Pam. Jadi di rumah lah. Isteri saya tangkap saya. Kenapa? Kamu stres kah? Tidaklah. Simptomnya adalah orang itu berkelakuan macam budak-budak. Saya tahu Yesus berkata kita harus menjadi seperti kanak-kanak untuk memasuki ke syurga. Betul atau tidak? Tetapi bukan pemahaman sebagai kebudak-budakan. It's not childish thinking. We must be like a child but not childish. Kita mau menjadi seperti kanak-kanak tetapi bukan pemikiran sebagai kanak-kanak. Betul atau tidak? Kerana di dalam ayat 12 di sini berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu sudah menjadi Kristian. Sekarang adalah masa untuk kamu menjadi pengajar, di mana kamu harus memuridkan orang lain. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sepatutnya kamu harus menjadi pemimpin, memuridkan orang lain, membawa Injil kepada orang lain. Tetapi kamu masih macam seorang budak. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kemudian perkara yang menggeramkan saya sebagai seorang padri adalah kita tidak membaca firman Tuhan. Saya tahu zaman ini adalah zaman YouTube. Siapa tidak tengok YouTube di sini? Sila angkat tangan. Adakah? Siapa tidak tengok YouTube? Sila angkat tangan. Tiada kan? Kerana kita tidak ada orang dinosaur di sini. Kita sudah maju sehingga satu tahap kita tidak memerlukan Alkitab di dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan adalah bukan Google, YouTube. Tapi YouTube pun outdate sudah. Sekarang apa? TikTok. Kalau kamu tengok TikTok, habis 10 tahun kamu. Saya masih ingat masa MCO kan. Saya baru tahu apakah itu TikTok. Jadi saya install lah sama isteri saya di handphone. Saya masih ingat selepas bangun dari tidur petang, kami mau memasak, masak makanan makan malam. Tapi selepas kami install itu apps di dalam handphone kita, jadi kita pun tengoklah. Tengok jam pukul 7 sudah. Macam mana? Makan Maggi sajalah. Saya tahu sekarang adalah zaman YouTube, TikTok, Reels, semua itu. Tengok handphone, semua tengok ini. Siapa ada TikTok di sini ya? Saya ini uncle sudahlah. Bukan zaman TikTok. Kamu tahu kenapa saya berkata begitu? Pada awal pagi ini saya pergi ke hospital dengan anak saya kerana anak saya sakit. Penyakit yang sama, susah mau bernafas,
macam ada asma. Tetapi selepas menerima ubat, anak saya sudah okey, jadi doktor pun kasih saya preskripsi, okey, untuk mengambil ubat di farmasi. Jadi di farmasi, kerani ini memberi saya ubat dan dia memberitahu kepada saya, okey, kamu pandai guna ubat ini tak? Itu yang, kalau kamu asma kan, kamu ada itu, panggil apa? Inhaler. Jadi dia pun tanya saya, kamu pernah guna? Saya cakap tidak pernah. Kemudian dia jawab saya, tidak apa. Kalau kamu tidak pandai, pergi YouTube. Pergi YouTube, YouTube akan ajar kamu macam mana guna. Jadi saya pun pergi YouTube, YouTube ajar saya guna begini. Tidaklah, gurau sajalah. Apapun YouTube. Sehingga kita mempelajari firman Tuhan, kita pun pergi YouTube. Tetapi kita harus berjaga-jaga kerana apa yang disiarkan di YouTube bukannya semua pun baik. Okay? Pada awalnya saya suka YouTuber. Kamu tahu siapa YouTuber kan? Orang yang membuat YouTuber, kerana mereka mempunyai kebebasan untuk membuat apa yang mereka suka, dan zaman sekarang mereka tidak lagi perlu pergi ke syarikat-syarikat untuk membuat video-video mereka. Siapapun boleh buat YouTube sekarang. Betul atau tidak? Pengemis pun boleh buat YouTube. Okay? Jadi zaman ini, apa yang saya sedar pada zaman ini adalah, ya, walaupun semua orang boleh buat YouTube, tetapi bukannya semuanya kena sensor. Kerana saya memberitahu kepada isteri saya, jangan kasih anak kita tengok YouTube. Boleh tengok Astro, tengok Netflix, tengok iFlix, apa Flix boleh kamu tengok. Tapi jangan YouTube sama Facebook. Kenapa? Kerana Astro, TV 1, 2, 3, mereka semuanya kena sensor oleh kerajaan. Penggunaan bahasa, konten yang mereka keluarkan semuanya telah dilapiskan. Lapiskan tak? Oh ya, lapiskan. Tetapi YouTube tidak ada. Ada suatu kali, anak saya pergi ke YouTube, dia belajar perkataan what the, kamu tahu apa itulah, FUCK, semua itu dia pernah dengar. Oleh itu, sebagai seorang Kristian, untuk membantu kita bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita, kita jangan pergi YouTube sahaja, kita harus kembali kepada Alkitab. Kerana ini adalah kegagalan untuk mengetahui dan bertumbuh. Maksudnya kita tahu Alkitab itu bagus, tetapi kita malas membaca, jadi kita pergi YouTube lah. Jangan. Kerana kita, sebagai seorang Kristian, kita harus kembali kepada asas. Apakah asas itu? Asas itu adalah setiap orang kita harus mengetahui doktrin tentang Kristian. Jangan kamu hanya menerima apa yang dikhotbahkan di sini setiap minggu. Kerana setiap kali apabila saya berkhotbah, saya juga akan mengingatkan jemaat-jemaat saya, janganlah percaya apa yang saya katakan. Kita harus mendengar dan mengkaji firman dengan khotbah saya, sama ada saya ngam ke atau tidak. Jangan harus terima saja. Sehingga kamu menjadi obes. Bahaya lagi itu. Okay? Jadi kita harus berfikir dan mengkaji firman Tuhan. Susu dan ketidakmatangan akhlak. Kerana kalau kita hanya minum susu saja, tubuh kamu pun tidak boleh tahan. Siapa punya makanan hanya susu saja. Sarapan pagi okeylah, makan cereal pagi kan. Tetapi kalau makan tengah hari, makan malam, wah, kalau semua orang minum susu saja, senanglah saya. Kerana setiap kali ada makan makanan di sini kan, wah, saya order susu saja.
Untuk kali pertama okeylah. Oh, mungkin ini padri ada sos-sos sikit lah. Tapi 2-3 kali saya pun order susu, kamu pun akan caw. Kerana kalau kita minum susu saja, ia juga akan memimpin kita kepada menjadi ketidakmatangan di dalam kehidupan kita. Perkataan kebenaran yang ditulis di dalam ayat 13 itu bermaksud keselamatan. Keselamatan. Kerana setiap Kristian, kita harus tahu apa itu keselamatan. Jangan hanya ingat bahawa Yesus dilahirkan, dia mati di atas kayu salib, dia mati untuk dosa kita. Oh, full stop. Jangan. Kamu semua ini, kebanyakan kamu adalah pelajar-pelajar university, college. Pergi sekolah, jangan hanya terima maklumat saja. Guna otak kamu untuk berfikir. Otak ini diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan. Mungkin kebanyakan kita komplain kepada kerajaan, oh kita punya sistem pendidikan tidak berapa bagus. Bagus atau tidak bukan hanya bergantung kepada sistem pendidikan, juga harus bergantung kepada kita. Ngam tak? Semua yang terlibat di dalam pendidikan kan. Kamu tahu ASA tak? All Saints Academy School, Anglican Academy. Di dalam Anglican kita ada satu sekolah, academy, di mana ia tidak mengikut kurikulum di Malaysia. Dia mempunyai kurikulum sendiri. Kurikulum sendiri. Nah, mungkin kamu akan tanya, kenapa pastor ini tidak hantar anak saya pergi ke ASA, tetapi saya hantar anak saya pergi ke Tatika. Nah, ada satu ASA guru di sini. Kalau saya cakap salah, dia komplain sana. Tidaklah. Nah, bagi saya, setiap sistem pendidikan ada kebaikan dan juga kelemahan dia. Betul atau tidak? Ya, kalau tidak, macam mana kamu boleh berduduk di sini? Semua pun ikut kerajaan punya kurikulum. Sekarang kamu pergi university sama college kan? Nah, bagi saya, ASA itu ada satu kelebihan. Bukan semualah. Ada satu kelebihan. Kelebihan dia adalah dia boleh mengajar budak-budak berdikari. Terutamanya belajar untuk menyelesaikan masalah. Kan? Nah, ini bagus. Tetapi kenapa saya tidak menghantar anak saya pergi ke ASA? Bukan kerana mahal. Kerana bagi saya, anak saya lebih suka sosial. Dia mau kawan. Saya tahu ASA juga ada banyak kawan lah. Tetapi dia bukan orang yang boleh duduk diam-diam berhadapan dengan dinding dan belajar. Dia mau sosial. Dia mau belajar hidup dengan orang lain. Oleh itu saya hendak dia pergi Tatika. Bagi saya, itu adalah kelebihan akademi. Tetapi saya tidak boleh belajar di sana juga. Kerana bagi saya tidak suka duduk di tempat meja itu. Kerana meja itu kan macam ada partition. Kamu tahu partition kan? Setiap orang duduk ada satu papan tutup kamu semua. Termasuk belakang lah. Jadi kalau kamu suruh saya belajar di sana, saya sangat stres. Tengok kanan, papan. Tengok kiri, papan. Tengok depan, papan. Tengok bawah, buku. Tengok atas, siling. Itu saja. Jadi bagi saya masih suka pergi ke sekolah lah. Ya, kenapa saya cakap sekolah? Oh ya, sos sudah saya ni. Kerana ini post-COVID lah, tidak tidur lah kan. Nah, sudah tua kan, itulah masalah dia. Nah, harap-harap bukan autisme kan. Oh ya, bahaya tu. Nah, okey, kembali di sini. Ya, kenapa saya cakap sekolah? Ya, berdikari.
Kenapa berdikari? Tidak apalah. Okey. Tunggu, saya balik ke semen note saya dulu. Okey. Jadi, pemahaman sebagai budak-budak. Nah, jadi ada perkataan kebenaran. Kerana kita mempunyai tanggungjawab untuk belajar di dalam kehidupan kerohanian kita. Setiap kita ada tanggungjawab kita. Termasuk dengan sekolah. Bukannya salah sekolah, tetapi juga ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Amin. Jadi apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kita akan mempunyai kuasa untuk membezakan bagaimana dengan firman Tuhan dalam ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, dalam ayat 14 ini, dia memberitahu kepada kita bahawa makanan keras adalah untuk orang dewasa. Nah, kalau kita makan makanan keras, maksudnya kita juga harus berusaha untuk mengunyah makanan itu dan juga digest. Digest itu apa? Menghadam. Okey? Berbeza dengan minum susu. Minum susu masuk terus mulut, terus pergi ke perut. Tidak perlu berusaha. Tidak perlu bekerja. Jadi, sebagai orang dewasa, kita harus memakan makanan keras. Takkan kamu pergi ke restoran, kamu order, bos, susu 1. Susu? Mungkin ada orang minum susu lah. Okay? Jadi kita harus mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Untuk mempunyai kuasa membezakan yang baik daripada yang jahat. Kerana kalau tidak, kita tidak tahu apa yang kita terima di dalam gereja. Jadi janganlah kamu percaya apa yang dikhotbahkan oleh saya. Kita juga harus mendengar, mengkaji dan mengetahui sama ada ngam atau tidak. Oleh itu, pada awal khotbah saya sudah kata, berhati-hati apa yang kamu dengar daripada saya. Jangan terima saja. Mungkin hari ini saya sudah mabuk. Minuman keras kan? Jadi, hanya dengan setia dan tekun mempelajari Alkitab, kita dapat melatih dan menggunakan kuasa rohani kita untuk membezakan dengan betul. Kamu tahu, sebagai seorang sebelum saya menyertai gereja, sebelum saya menjadi pastor, saya pernah kerja di bank selama 6 tahun. 6 tahun, dan salah satu latihan yang diberikan oleh bank adalah untuk membezakan wang tulen daripada wang palsu. Okey? Kalau hari ini kamu mempunyai satu kalau saya memberi kamu satu sekeping RM100, ini bukan duit saya lah. RM100, kamu boleh membezakan sama ada ini wang benar ataupun wang palsu. Bolehkah? Tidak kan? Jadi soalan saya pada hari itu, saya tanya kepada pengelatih yang mengajar kita, bagaimana kita tahu sama ada itu wang palsu ataupun wang yang betul? Jawapannya senang saja, dia jawab. Tiap-tiap hari apa yang kamu perlu buat adalah pastikan tangan kamu menyentuh mengira wang yang benar. Sehingga tangan kamu boleh tahu wang itu adalah benar. Apabila wang palsu muncul, sekali kamu sentuh wang itu, kamu tahu bahawa ini adalah wang palsu. Jadi ini adalah salah satu latihan yang diberikan di bank untuk membantu kita membezakan wang palsu daripada wang benar, wang benar daripada palsu. Apalah, Jadi sebagai seorang Kristian, janganlah kita hanya terima apa yang dengar daripada YouTube, dari khotbah ataupun dari siapa-siapa sahaja. Apa yang kita harus buat, tanggungjawab kita adalah membaca firman Tuhan.
Amin. Ini adalah tanggungjawab kita. Ini diberikan oleh Tuhan. Kita harus membaca setiap hari sehingga kita tahu bahawa Tuhan sedang memimpin kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.